Hello guys, hari ini kami akan buat menu daun ubi tutuk pansuh dalam buluh. Okey, mula-mula kita basuhkan daun ubi yang telah diambil dari halaman rumah. Okey, kita lepas tu kita masukkan daun ubi ini ke dalam lesung. Lesung ini dibeli dari Julau. Kita tutuk sehingga daun ubi itu menjadi lumat. Okey. Setelah daun ubi itu jadi lumat tadi, jadi kita keluarkan daun ubi ini ke dalam bekas, jadi kalau dah satu trip sudah, jadi kita buat lagi yang seterusnya, sehinggalah daun ubi tadi habis ditutup. Ini untuk trip yang kedua. Kita tak dapat buat banyak terus, memandangkan lesung batu ini tak besar sangat. Bukan lesung batu, lesung kayu. Lesung ini diperbuat daripada kayu belian. Dah lebih daripada 10 tahun usia lesung ini, tapi masih lagi cantik dan tahan. Jadi ini trip yang kedua ya. Kita tutup sehingga lumat dan ubi tadi. Selepas habis tutup, kita basuh dulu daun ubi ini. Basuh dan toskan untuk membuang warna hijau dia sedikit. Bukan jangan terlalu bilas lah. Mungkin bilas sikit-sikit saja untuk keluarkan hijau dia, yang supaya dia tidak terlalu hijau dan tidak gelap. Itu. Jadi selepas kita basuh, kita toskan dulu. Selepas toskan, nanti kita akan campurkan dengan eyok. Kita campurkan dengan eyok. Jadi eyok campur dengan daun ubi masuk dalam buluh. Ini adalah menu kaum Bidayuh yang biasanya kalau dulu memang kami akan selalu makan ini pada bila-bila masalah. Campur dengan eyok. Jadi mengapa mesti campur dengan eyok adalah supaya daun ubi itu nanti akan menjadi lembut. Dia akan jadi sangat lembut dan rasa berlemak-lemak bila campuran dan ubi dan eyok ini bersama di dalam buluh. Memang akan rasa sangat sedap. Biasanya kalau zaman sekarang ni kebanyakan orang masak di dalam kuali. Jadi bahan-bahannya yang seterusnya adalah halia kira 1 inci macam itulah. Halia campur dengan serai, dan menu utamanya adalah tepus. Tepus ataupun kalau di Sabah dia panggil tuhau. Tepus ni kegunaannya, kalau biasanya kalau Bidayuh, tepus ini banyak kegunaannya dalam masakan, sama ada dalam sayuran ataupun dalam daging. Jadi kalau untuk daun ubi ni kita letak tepus, kalau masak dalam buluh, aroma dia akan menjadi sangat wangi. Jadi daun ubi dalam masak dalam buluh ini akan menjadi wangi dengan adanya kehadiran tepus di dalamnya. Jadi kita masukkan tepus tadi, bersama dengan halia dan serai. Jadi kita gaulkan sehingga bercampurlah sebati. Gaul. Jadi semua bahan-bahan ini pastikan digaul sebati, sebab nanti kita akan masukkan dalam buluh, tak dapat gaul lagi. Kalau dalam kuali, bolehlah kita gaul-gaul ya. Masukkan garam dan ajinomoto. Jadi garam dan ajinomoto ini kira 2 ataupun 3 sudu. Garam dan aji dia akan lebih banyak berbanding dengan kita masak dalam kuali, sebab kalau masak dalam buluh ia akan menyerap. Ia akan menyerap garam dan aji ini. Jadi sebab itu kita kena lebih banyak berbanding dengan dalam kuali. Dalam kuali dia tak dapat serap.
Jadi janganlah letak jumlah garam dan ajinomoto yang sama, sebab untuk masakan dalam buluh dia kena lebih banyak sikit. Sekarang proses seterusnya, proses adalah kita masukkan dan ubi yang telah dicampur tadi dengan eyok dan serai, serai, halia dan tepus tadi, masukkan dalam buluh. Kita masukkan dalam buluh sehingga selesai. Tak payah letak air, sebab daun ubi itu sendiri akan mengeluarkan airnya nanti. Dia akan, bila dia menggeledak dalam buluh, dia akan mengeluarkan air dia sendiri. Jadi tak perlu letak air. Macam tu juga dengan eyok tu nanti. Biasanya bila kita masak, dia akan ada air dia sendiri. Jadi kita masukkan semua tu dalam buluh sehingga habis. Jadi macam kebetulan pula apa yang yang daun ubi yang kami tutupkan tadi, betul-betul satu buluh, cun-cun satu buluh. Ya, okey. Jadi selepas kita masukkan ke dalam buluh, sekarang proses kita nak tutupkan buluh itu. Jadi untuk menutupkan buluh, kita ambil daun ubi itu sendiri yang lebih tadi. Kita masukkan dalam daun kunyit. Dan kita gulungkan dalam daun kunyit. Mengapa guna daun kunyit? Adalah supaya aroma dia akan lebih berbau wangi lagi, bau sedap. Kalau dia bila dia dah menggeledak dalam buluh nanti, kamu akan dapat hidu bau dia. Selesai sudah. Maka sekarang proses terakhir kita akan bakar. Bakar ataupun pansuh daun ubi itu tadi sehingga masak dalam kiraan masalah lebih kurang setengah jam. Macam tu, lebih kurang setengah jam. Maka daun ubi itu akan masak nanti. Jadi tak lama masa dia. Jadi sambil-sambil tu bolehlah buat kerja lain. Sekarang daun ubi tu dah masak dan kita akan tuangkan. Jadi kita keluarkan dulu penutup tu tadi. Keluarkan penutupnya. Bau wangi yang kemain lagi. Sekarang kita akan tuangkan daun ubi yang sudah masak tadi. Daun ubi tutuk pansuh. Biasanya kita dengar ayam pansuh saja kan. Sekarang ini kamu boleh cuba daun ubi tutuk pansuh. Sangat-sangat sedap. Jadi itulah kemenjadian dia tadi. Daun ubi tutuk. Lepas tu kalau yang ini dimakan dengan nasi yang panas lagi sedap. Kita letak yang dah masak tadi. Kita makan terus. Campur dengan nasi. Biasanya kalau makan daun ubi macam yang ulat kata, ulalat, makan daun ubi tutuk ini, kamu mesti campurkan, gaul-gaulkan dengan nasi. Memang sangat sedap. Kena gaul-gaulkan dengan nasi. Dan kamu boleh tengok eyok tadi menjadi sangat-sangat lembut. Bila dia masuk dalam buluh, dia menjadi sangat lembut. Memang sangat sedap rasa dia. Bau dia wangi, tidak ada rasa kelat. Sangat sedap. Memang sedap. Boleh cuba guys. Gawai tak lama lagi. Kamu boleh jadikan ini sebagai salah satu menu untuk gawai nanti. Memang supaya dia lain daripada yang lain. Akan jadi pilihan nanti. Sangat sedap. Sedap. Mana banduk kan dong? Banduk belum mana? Bông tôi bán được này. Bông mà nó làm bạn.
Gong ada banduk. Sudah mệt đấy. Nhớ ấy đấy. Ấy rồi. Ôi cô mami. Nanti nih, peyang oh. Peyak kan. Oke. Oke guys, so ini masakan ibu saya. Dia masak ubi dalam buluh. Ini apa nih? Kena orang sebut empase. Empase ini adalah daun bandung dan juga apa lagi mak? Campur dengan babi. Ini babi dia. Babi dia lembut sangat, kita tengok nih. Saya pegang saja pun dah rapuh. Kita tengok adakah ianya mendapati rasa Wen yang Wen suka. Kita buat macam ni. Ni dengan nasi panas pun dah sedap. Korang kena try. Masakan ciri khas Bidayoh. Masak dalam buluh punya. Kita campur balik. Selalunya kita masak dalam kuali, tapi ini kita masak dalam buluh. Gitu kan. Kayak lagi suap. Perfect bite. Sedap ya? Sedap. Ya. Kan kita masak di buluh nih. Babi ini betul-betul dia meresap dalam apa nih, daun ubi ini sendiri. Tapi kalau masak dekat kuali tidak dapat rasa perbezaannya dengan daripada masak dalam buluh. Jadi bolehlah try.